Dalam pembentangan kajian separuh penggal RMK ke-11 dalam Parlimen baru-baru ini, ada satu bahagian khusus untuk TVET, di mana hala tuju bagi tahun 2018 sehingga tahun 2020 menyatakan bahawa akan diperkasakan TVET pada kualitinya berbanding hanya kuantiti semata-mata. Dan Datuk Seri Rizal Marikan Menteri Belia dan Sukan, juga ada menyatakan dalam tweet beliau pada bulan Ogos yang lepas bahawa ada 7 kementerian yang sedang bekerjasama dengan erat untuk memastikan pendidikan dalam bidang TVET ini diperkasakan dan diberi keutamaan yang sewajarnya. Dan menjelang RMK ke-12 yang akan dibentangkan dalam sidang Parlimen akan datang dan juga bajet 2021, kita mengharapkan supaya bahagian dan juga bidang TVET ini terus diperkasakan, khususnya ketika berhadapan dengan COVID-19. Dan pada malam ini, daripada 36 politeknik yang ada di Malaysia, hanya satu sahaja yang dijemput ke Darah Muda malam ini bersama dengan kami untuk bicarakan tentang tajuk Darah Muda, Politeknik Merlimau, hala tuju, peluang dan tawaran. Bersama dengan kami Darah Muda, di sebelah kiri saya, Puan Rosita binti Zainal, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Merlimau, dan juga Encik Aizwan Zainal Abidin, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Politeknik Merlimau. Selamat datang ke Darah Muda. Dan untuk awal ini, Puan, kita nak tahu sedikit pengenalan tentang Politeknik Merlimau. Kita tahu ada Politeknik Premier, Politeknik Konvensional, Politeknik Metro. Dari Politeknik Merlimau ini Politeknik konvensional. Dan mungkin sedikit lagi pengenalan tentang banyak graduan yang ada kan sejak daripada penubuhan di tahun 2002. Okey. Terima kasih Ifan. Okey, untuk makluman para penonton dan juga Ifan sendiri. Okey, Politeknik Merlimau atau kita kenali dengan nama PMM, okey, adalah merupakan politeknik yang ke-14 daripada 36 buah politeknik seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak lah. Okey, dalam erti kata lain, selama 18 tahun lah penubuhannya itu. So, ia mula beroperasi pada 17 November 2002 dan kita ambil intake pelajar tu pada 23 Disember 2002. Dan yang pertama. Okey, so maksudnya ialah kapasiti kampus ialah seramai 5,000 orang pelajar lah. Tapi itu kapasiti sebelum COVID-19 kot? Ke masih lagi kita kekalkan? Bilangan pelajar masih sama kot. Lebih kurang Intiknya sama. Dan Politeknik Merlimau dia menawarkan 17 program pengajian yang melibatkan 5 jabatan induk dan 2 jabatan sokongan akademik lah. Okey, jabatan induk dia terdiri daripada Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Perdagangan, Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Manakala Jabatan Matematik, Sains dan Komputer dan juga Jabatan Pengajian Am adalah merupakan jabatan sokongan akademik lah. Okey, dan kita punya visi Politeknik Merlimau ni adalah menjadi institusi TVET yang unggul lah. Okay. Ada sesuatu dia ada jabatan bahagian hospitality. Itu penonton kena berikan perhatian sebab kita akan bincangkan secara lebih detail. Cuma setakat daripada 18 tahun ini berapa ramai graduan dah Puan? Graduan dia ialah seramai 23,000, 10 orang graduan yang telah ni. Sebab angka yang ada pada saya 21,000. Ini angka lama kot. Dah makin ramai alumni Politeknik ini. Puan Encik Zan, dia sebut tentang Politeknik ini pasti tidak kita akan kaitkan secara langsung dengan TVET. Dan Cik Zan pun berlatar belakangkan TVET walaupun tak lahir daripada institusi politeknik seperti Puan Rosita kan. Berkenaan dengan senario keadaan semasa kemasukan pelajar ke politeknik ini. Sebab kita berhadapan dengan COVID, tapi seperti mana Puan Rosita sebut tadi, kapasitinya masih sama. Tidaklah kerana COVID ini politeknik terpaksa berhenti ataupun perlahankan operasinya kan. Mungkin boleh kongsikan sedikit tentang kemasukan pelajar itu. Okey, terima kasih Irfan. So kalau ikutkan politeknik ni adalah orang kata dalam visi tadi adalah peneraju TVET. Dan pastinya politeknik adalah nama besar dalam sistem TVET sekarang ini. Sebab kita bermula dengan 1961 di bawah Politeknik Ungku Omar. Sekarang lebih 51 tahun dah TVET itu berada dalam keluarga politeknik. Dan daripada itu kita dah ada 36 buah politeknik. Dan bila kita sebut tentang TVET, pastinya kita membincangkan sistem pendidikan, latihan dan juga kemahiran vokasional.
yang mana latihan dan kemahiran vocational ini akan fokus kepada kebolehpasaran graduan ini memenuhi keperluan industri. Cuma sistem poli kita sekarang ini, kita tak boleh anggap TVET seperti dulu. TVET sekarang ini adalah satu sistem pendidikan yang sedang diangkat sekarang ni di Malaysia, khususnya untuk memastikan graduan ni tadi bukan sahaja akademik, kemahiran, tetapi sekarang ni kita tambah dengan nilai-nilai keusahawanan. Kita tak nak pelajar daripada graduan politeknik, graduan TVET khususnya, keluar mengharapkan pekerjaan semata-mata. Tapi pelajar kita, insya-Allah selepas ini mereka boleh menawarkan peluang pekerjaan kepada orang lain. Sebab tapi saya minta maaf sebab kalau di kalangan belia hari ini, kalau disebut tentang IPT, pengajian peringkat tinggi dan juga KV termasuk juga politeknik, yang selalu dicanangkan kepada belia ni ialah masuk sini confirm dapat kerja. Yeah. Dia tidak ditekankan tentang soal keusahawanan, soal sahsiah itu. Yeah. Mungkin Encik Izan boleh highlightkan perkara itu pada malam ini. Betul. Mungkin perkara ini sebelum ini kita tidak fokus kepada keusahawanan. Tapi sekarang ini dalam sistem kurikulum baru yang mana kita dalam TVET sekarang ini bukan sahaja mengharapkan kita melahirkan graduan yang boleh bekerja dengan industri, tetapi kita harapkan graduan selepas ini boleh mampu melahirkan usahawan-usahawan yang menawarkan peluang pekerjaan kepada orang lain. Sebab mereka belajar tentang kemahiran. Kemahiran ini mereka boleh bawa sebagai modal untuk dia menawarkan pekerjaan, menawarkan servis. Dan sebahagian besar pelajar kita, dalam data statistik kebolehpasaran pelajar kita, politeknik mempunyai 96.7% kebolehpasaran. Dan kebolehpasaran politeknik ini sangat tinggi dan kita boleh jangkakan sebahagian besar pelajar kita keluar bekerja. Bekerja, definisi bekerja sekarang ini kita tidak menyatakan bekerja dengan orang, tetapi mereka mampu menawarkan pekerjaan kepada orang lain. Menjana pendapatan untuk diri dan juga sendiri, orang lain. Sebagainya. Sekarang ni dengan platform online, bisnes online dan sebagainya, di sinilah kita memanfaatkan sistem yang ada dan kita kembangkan kepada pelajar, dan pelajar di politeknik saya percaya sekarang ini mereka dah terbiasa dengan sistem dan kita saya jangkakan kebolehpasaran itu akan meningkat lepas daripada pengumuman Center of Technology Oktober 2020. Sebab apa itu Center of Technology, Puan Rosita? Bunyi canggih. Bunyi canggih. Canggih. Okay. So Center of Technology ni adalah Politeknik Malaysia ni adalah merupakan sebuah pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang tujahan lah. Yang dia dalam masa yang sama dia bergiat aktif dengan kolaborasi bersama industri, pemberian perkhidmatan kepakaran serta pelaksanaan penyidikan dan inovasi yang bermutu tinggi. Untuk bagi memastikan kita punya COT ni relevan, maka kepada kemajuan teknologi yang semasa, maka Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti dia akan mengadakan penilaian bagi memberikan pengiktirafan kepada politeknik yang berjaya mencapai standard yang telah ditetapkan. So nak ambil kesempatan juga dekat sini bahawa COT PMM adalah Center of Tourism and Hospitality ataupun kita panggil sebagai Citra. 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 Itu je singkatan je. Singkatan dia. So pada 14 Oktober ni nanti Politeknik Merlimau telah terpilih sebagai tuan rumah untuk menganjurkan majlis apresiasi dan juga convention COT lah, di mana pada masa tu kita panggil semua COT yang Politeknik Malaysia, dan ada beberapa politeknik yang akan mendapat pengiktirafan termasuklah Politeknik Merlimau dalam bahagian pelancongan dan hospitality. So bila sebut tentang pelancongan dan hospitality, Cik Zain, COVID siapa nak pergi melancong je. Walaupun sekarang ni orang dah mula bantu industri pelancongan domestik, tinggal lagi kalau boleh kita kaitkan dengan soal persepsi pelajar. Adakah terkesan COVID ni memberi kesan kepada persepsi pelajar terhadap bidang hospitality dan pelancongan ni? Sebagai pengalaman saya mengendalikan kemasukan pelajar untuk sesi COVID kali ini, memang kita dapati ada sedikit kesan lah dalam segi intake pelajar dalam khusus-khusus dalam bidang pelancongan dan juga hospitality dan juga perkhidmatan. Sebab sebelum ini bidang-bidang ini kalau di Politeknik Merlimau sebut saja program DHM dalam top 3 program di Malaysia.
So memang penuh. Sebab kita tawarkan program bilangan untuk satu program 40 orang, tapi yang mohon beratus. Tapi bila COVID ini melanda Malaysia dalam sebab Politeknik Merlimau kita antara institusi sistem politeknik merupakan institusi yang awal mengambil pelajar selepas pasca PKPP, dan pada 4 Ogos yang lalu masukkan pelajar sesi Jun, yang mana kita boleh dapat lihat angka permohonan bagi program-program pelancongan, hospitality dan juga perdagangan ini ada sedikit penurunan. Dan peningkatan pula pada program kejuruteraan. Ada juga impak yang baik pada program kejuruteraan selepas PKPP ni. Walaupun bukan semuanya berita buruk. Ya, juga berita baik, ada impak yang baik. Hospitality tu terkesan. Walau bagaimanapun demand tetap tinggi sekarang ni. Macam di Merlimau kita ada satu program yang hot sampai sekarang sebab program baru program culinary art. I see. Seni kulineri. So seni kulineri ini adalah program baru yang sekarang ini untuk program sesi di Disember pun dah penuh. I see. Sebab ramai permintaannya. Tapi apa pun permohonan untuk ke Politeknik masih lagi dibuka. Sekarang ni kita masih lagi buka untuk intake sesi Disember, yang mana kita akan ambil pelajar pada 17 Januari akan datang. Jadi kita akan bincangkan lebih lanjut tentang apakah peluang-peluang yang ada di Politeknik Merlimau, termasuk secara khususnya sebagai sebutan COT tadi kan, apakah nilai tambahnya pada pelajar bagi mereka yang masuk ke Politeknik Merlimau. Tapi apa pun kita berjeda seketika, berehat, dan kita akan kembali selepas ini, semua je di Darah Muda. Kembali ke Darah Muda, masih lagi bincangkan tentang Politeknik Merlimau, tentang peluang dan tawaran yang ada di sini, dan kita nak masuk lebih mendalam tentang COT, Center of Technology ataupun Citra di Politeknik Merlimau. Mungkin ada nilai tambah bila dapat COT itu berbanding dengan politeknik yang lain, sebab bidang tujahan itu dah dispesifikkan, iaitu bahagian pelancongan dan hospitality. Okay. So untuk yang Citra ni, so ia adalah bertepatan dengan agenda transformasi politeknik, iaitu memperkasakan Politeknik Merlimau setanding dengan universiti. So pemakasaan warga politeknik dengan pengetahuan dan berketerampilan yang tinggi dan pembinaan imej dan budaya kerja yang cemerlang lah. Maka secara tidak langsung para pelajar dan juga staf Politeknik Merlimau akan lebih berketerampilan, berkepakaran tinggi dan juga sangat ke hadapan seiring dengan kemajuan industri dan juga dalam bidang pelancongan dan hospitality. Maknanya budak student yang masuk ke Politeknik bukanlah pelajar vocational comot-comot, dia semua dah ada versatile, ada image pun berbeza daripada sebelum ini. Ataupun apa lagi dia punya, mana dari segi image itu, budaya kerjanya, saya kira itu satu perkara yang baik dan perlu diterapkan di kalangan belia dalam keadaan COVID semasa ni kan. Puan bersetuju ataupun itu hanya sekadar hiasan dan tak semestinya diberikan penekanan? Saya rasa itu memang betul lah. Kita perlu menekankan kepada mereka perkara-perkara yang lebih kepada kalau dalam bidang pelancongan dan hospitality lah. Okay. Kalau Ifan pergi dekat Politeknik tu, kalau Ifan tengok mereka lebih berketerampilan lah pelajar-pelajar yang di Jabatan Pelancongan dan Hospitality ni, dengan pakai baju chefnya. So dia orang buat kerja-kerja yang macam-macam lah, masakan, dan ada juga dekat Politeknik Merlimau ada apa kita panggil tu, subjek je ke Puan? Bukan, kita ada macam hotel lah, tapi pelajar-pelajar dia boleh belajar macam mana nak macam Intekma ke? Yes, macam Intekma. So kalau pergi kami boleh duduk situ lah. Dilayani kita oleh panggil Tejas. I see. Dalam pandemik COVID ni, SOP untuk menggunakan fasiliti itu dan juga cara pembelajaran adakah berubah ataupun masih sama, ataupun pendidikan tu daripada segi diterapkan kepada pelajar ni selepas daripada habis nanti ada satu silibus khas supaya mereka boleh jadi frontliner yang bertanggungjawab untuk membanteras COVID?
nak katakan silver khas tu tak ada lah, tapi kita mengambil langkah pencegahan dan juga memastikan pelajar yang masuk ke kampus ini aware ataupun cakna dengan perkembangan norma baru ini. Sebab norma baru ini bukan katakan pelajar, pensyarah, kaki tangan semua juga terkesan dengan norma baru yang mana kita terpaksa bekerja, kita kena mengajar dan sebagainya. Jadi pendekatan kita ambil di peringkat Politeknik Merlimau, semua pelajar kita, sama ada pelajar baru maupun pelajar senior, kita berikan taklimat. Taklimat tentang safety dan juga awareness macam mana kita nak memastikan COVID-19 ini tidak ada di kampus kita. Jadi itu sangat penting sebab kita tak nak pelajar kita dia masih lagi terbawa lagi norma lama. Sebab bila masuk kampus pada ketika pasca COVID ini, pastinya norma baru itu terus diterapkan di luar kampus, dalam kampus, dalam kelas, dalam bengkel dan semua aktiviti, termasuklah di kantin dan juga di rumah sewa pelajar. Graduan daripada Politeknik Merlimau, ke mana hala tuju mereka? Adakah memang direct kepada masuk ke dalam industri ataupun mereka ada peluang-peluang career yang lain? Sebab mereka ni orang yang konvensional, teknikal, kemahiran yang boleh bermanfaat bukan sahaja pada industri tapi juga pada generasi baru yang akan masuk dalam industri itu kan? Betul. So kalau ikutkan hala tuju graduan kita Politeknik fokus kepada apa yang kita katakan sebagai bila pelajar graduate, apa yang pelajar kita, graduan ataupun pelajar akan fikir, pertama dia akan fikir nak cari kerja. Yang kedua, mereka akan fikir nak sambung belajar. Dan yang ketiga ini jarang-jarang berlaku, nak rehat. Oh, I see. Okay, betul. Ada juga berlaku. Betul. Sebab dalam statistik kita ada pelajar dalam tempoh 6 bulan masih berehat, tidak mahu sambung belajar, tidak mahu mencari kerjaan. So itu hanya 3%, 3.3% di Politeknik dan 96.7% telah mendapat pekerjaan. Dan ini dibuktikan dalam sistem data tadi membuktikan bahawasanya sistem TVET kita mampu melahirkan graduan yang memenuhi kehendak industri. Dan yang keduanya, graduan kita bukan sahaja bekerja dengan orang, malah melahirkan peluang-peluang pekerjaan. Dan kita juga, sistem kita sekarang ini memberi ruang pada pelajar kita untuk sambung belajar di peringkat yang lebih tinggi. Kita sendiri pun ada, Politeknik ada program di ijazah. Jadi pelajar di peringkat diploma Politeknik boleh sambung peringkat ijazah Politeknik. Sama ada ijazah Politeknik maupun ijazah-ijazah di dalam dan luar negara dan Universiti Awam Malaysia. Tak ada masalah. Itu perkara yang perlu diketengahkan secara jelas, bahawa soal boleh melanjutkan pengajian. Sebab masuk Politeknik ni bukan masuk biasa, dia ada UPU-nya, ada intake-nya itu kan. UPU. Dia ada boleh sambung ke peringkat lebih tinggi. Dia tidak lepas habis tu kapal-kapal, kau tak ada kerja tak boleh nak buat apa. Kan? So, kalau boleh saya panggil kepada Puan Rosita berkenaan dengan satu bahagian pembelajaran, pengajaran dan pelajaran. Bagaimana berlaku sekarang ini? Sebab kita nak beri keyakinan pada mak ayah dan juga pelajar, kalau masuk Politeknik Merlimau, jangan risau, selamat insya-Allah. InsyaAllah selamat. Okey, selamat jika mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan lah. Macam contoh macam dia guna hand sanitizer kan. Okey, lepas tu pakai penutup muka. Okey, ikut SOP lah. Okey, dan untuk makluman semua bahawa kita juga JPPKK ni, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Unity telah memberikan garis panduan kepada semua politeknik agar kita mematuhi garis panduan pengajaran dan pembelajaran lah. Okey, so kalau sekarang ni semasa pandemik ni, hanya semester 1, 4 dan 5 sahaja yang berada di dalam kampus, manakala semester 2 dan 3 adalah secara pembelajaran secara dalam talian. Okey, so pada insya-Allah kalau mereka berada dan ikut tu, insya-Allah semua selamatlah. Dan untuk pengetahuan juga, since kita ni dah kena immune dengan pembelajaran dalam talian. So dekat Politeknik Merlimau ada kita buat mengadakan National Digital Learning Talk 2020 ataupun NDLearn T20 yang melibatkan para pensyarah dan juga IPT luar.
Dan dalam platform ni kita ada memberi idea dan juga buah fikiran tentang inovasi pembelajaran secara digital. I see. So dalam Andy Learn T20 ni kita telah menghasilkan 59 inovasi bahan pengajaran dalam talian. Dan bagi pelajar-pelajar yang baru ni pun akan ada peluang untuk berinovasi juga. Ya, mereka betul. tidak akan tinggalan, akan masuk dekat senarai tu kan. Ya. Ajar juga main peranan dekat situ. Bersebut tentang pelajar politeknik ini, cabarannya banyak. Kalau dahulu soal cabaran penerimaan masyarakat, persepsi, dan di sini ada satu kajian berkenaan dengan cabaran yang dihadapi oleh pelajar daripada bidang TVET. Antaranya kalau ada di bawah itu ada senarai, kalau ikut model ni ada lebih 357 masalah sebenarnya, tapi dalam kajian ini pada hujung dapatannya antaranya yang cabaran bagi pelajar yang mereka sebut ialah soal mereka tak tahu ke manakah hala tuju mereka selepas ini. Mereka rasa akan gagal dalam peperiksaan. Itu apa yang pelajar rasa. So bagaimana bahagian jabatan halau pelajar berhadapan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar itu? Tentang bila kita berhadapan dengan pelajar, memang 1001 masalah yang akan ada. Cuma bagaimana kita menangani ataupun menyelesaikan masalah pelajar ini. Sebab pelajar ini biasanya mula-mula dia masuk satu program pengajian, dia kata dia nak jadi jurutera. Dia nak jadi civil engineer. Dia masuk civil engineer. Sekali bila dah masuk semester pertama, dia rasa susah. Banyak calculation, engineering. Di Politeknik kita ada 72 program. Dan kalau kita masih lagi, orang kata pelajar ni ada masalah, di pejabat haiwan pelajar, cik kami tak boleh bawa. Okay, saya tak boleh bawa. Okey, kita boleh tukar program. Tak jadi masalah sebab kita masih lagi menyantuni pelajar-pelajar ni. Sebab kita seboleh-bolehnya kita akan beri peluang setiap pelajar ini untuk belajar sebaik mungkin. Mungkin dia rasa peringkat awal dia minat benda tu, tapi kemahiran dan juga pengetahuan dia tidak capai ke tahap itu. Jadi ruang dan peluang kita beri lagi. Tukar program. Boleh tukar program dalam politeknik yang sama ataupun politeknik yang berbeza. Sebab tak semua program ada dalam sesuatu politeknik tadi, tapi kita sentiasa menyantuni pelajar. Dan kita percaya pelajar ada bakat, ada kemahiran, ada cita-cita yang berbeza. Kadang-kadang belajar lain, kerja lain. Betul. Macam saya pelajar undang-undang. Sekarang di TV. Cuma kalau boleh Puan Rozita kongsikan, sebab kita sebut tadi persepsi pelajar makin baik, beliau juga makin faham tentang institusi pengajian TVET, Politeknik, College Vocational dan sebagainya. Tinggal lagi masih ada persepsi ya di kalangan ibu bapa, kami nak anak-anak ni doktor, lawyer, itu kan kerja-kerja berprestige. Apa komen Puan Rozita? Okey, untuk maklum Maifan, saya sendiri pun bekas pelajar politeknik. Politeknik pertama, Politeknik Ungkoma. Okey, so sebenarnya dia bergantung kepada individu lah, kan. Okey, cumanya dia kena ada support daripada ibu bapa. Okey, kalau anak belajar dalam dalam politeknik, jangan risau, bagi encourage dia orang semua. So insya-Allah lepas dia habis belajar, dia boleh habis belajar di politeknik, dia boleh sambung belajar dekat. Kalau nak sambung belajar. Bagi mereka nak bekerja tak comot dah. Kemas dah sekarang ni ya. Profesional. Okey, so jangan risaulah tentang perkara tersebut. Okey, as long as di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Betul, penutup yang sangat baik. Okey, yang terakhir Encik Yan, pesanan kepada bakal-bakal pelajar yang mereka yang tengok owning sangat pack malam ni kan, nak ambil semangat itu. Okey, pesan-pesan akhir sila. Kesempatan ni lah Ifan, sebab belia pada lepasan sekolah, pada lepasan college community, daripada sijil kemahiran dan sebagainya. Inilah peluang, kita ada peluang lagi. Sekarang ni Jabatan Pengajian Politeknik dan College Community ada membuka sesi pengambilan Disember, yang mana sekarang dibuka secara percuma. Boleh terus layari ke kita punya portal ambilan.mypolicc.com
tvet.com.my yang mana di pautan tersebut pelajar boleh apply secara online, percuma, tak perlu UPU dan sebagainya. Sesi Disember ini kita beri ruang dan sehinggalah kita namakan sesi Disember, tapi intake ni kita akan ambil pada awal Januari nanti. Oh, I see. Dan saya pelawa kepada semua belia, ambil peluang ini dan pastikan cita-cita, harapan, mungkin matlamat yang sebelum ini rasa terkecewa sebab tak dapat masuk sesi Jun hari itu. So inilah peluang kedua di sesi Disember. Kita masih lagi buka dan boleh orang kata ambil peluang ini dan kita akan layan sebarang pertanyaan daripada pelajar. Boleh walk in kalau ke politeknik yang berdekatan. Kita ada 36 politeknik, pergilah mana-mana yang terdekat. Kalau nak hotel kena pergi Malaysia ada hotel, tempat lawa tu kan. Baik, terima kasih banyak Cik. Terima kasih banyak Cik Puan Razita bersama dengan kami Darah Muda. Dan begitulah kita punya perkongsian sedikit tentang malam ini tentang politeknik. Kita bukan sahaja menyentuh tentang tawaran ahli tuju yang saudara akan dapat daripada pendidikan TVET dan politeknik Merlimau secara khusus, tetapi juga beberapa isu yang dibangkitkan dan saya harap bahawa itu akan berikan penerangan dan pencerahan yang baik untuk kita lihat ini peluang juga yang terbuka kepada belia dan juga mahasiswa secara umumnya. Sedemikian daripada kami dan teruskan semangat rukun negara dan cinta dan juga patriotisme kepada negara terus dibakar sehinggalah ke hari-hari yang seterusnya. Terima kasih.